Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Mei bersama saya Ardi Harman Maruzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kejadian kanak-kanak 6 tahun pandu kereta tiada unsur mistik. Juga serangan berterusan di Gaza, angka maut meningkat kepada 27 orang. Israel meneruskan serangannya ke atas Gaza masuk hari ketiga dan mengorbankan kira-kira 27 orang, termasuk kanak-kanak dan wanita. Setakat ini, serangan terbaru itu turut mengorbankan seorang pemimpin tentera kumpulan pejuang jihad Islam, Komander Unit Pelancar Peluru Berpandu Ali Ghali. Banyak serangan roket dan bom Zionis dilepaskan sebelum subuh. Jet pejuang Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di seluruh Gaza, termasuk di Rafah, Han Yunis dan Beit Lahia. Sebagai tindak balas, gerakan pejuang jihad Islam melepaskan lebih 400 roket dari Gaza dan menyasarkan bandar-bandar termasuk Tel Aviv. Sepanjang pertempuran itu, pejuang jihad Islam telah kehilangan 4 pemimpinnya, manakala lebih 70 cedera. Baik, kejadian kanak-kanak berusia 6 tahun yang memandu kereta Toyota Vios milik keluarganya malam kemarin tiada kaitan dengan unsur mistik. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syariman Asyari berkata, berdasarkan keterangan kanak-kanak terbabit, dia didapati tahu cara memandu kereta selain turut mengetahui fungsi dan kedudukan gear. Berdasarkan siasatan, kanak-kanak itu juga mengetahui fungsi pedal minyak dan gear automatik selain mengetahui cara untuk menurunkan brek tangan. ACP Syariman berkata kanak-kanak itu juga boleh menunjukkan dengan betul cara menghidupkan enjin apabila diminta oleh pegawai penyiasat. Pemeriksaan rakaman kamera papan pemuka mendapati pemanduan juga tidak stabil. Tambah ACP Syariman, jarak rumah ke kedai yang ingin dituju oleh dua beradik itu adalah sejauh 5 km. Namun kenderaan terbabit kemalangan selepas menempuh perjalanan sejauh 2.5 km. Justru pihaknya menolak sebarang unsur mistik dalam kes kemalangan itu seperti mana yang didakwa dan tular oleh pihak tertentu menerusi pelbagai media sosial. Semalam polis telah mengambil keterangan ibu bapa kanak-kanak terbabit bagi membantu siasatan. Dalam kejadian malam kemarin, kanak-kanak tersebut didapati memandu kereta milik keluarganya untuk pergi ke kedai. Turut berada di dalam kenderaan terbabit adiknya yang berusia 3 tahun. Hasrat seorang bapa untuk menghantar anak perempuannya ke tadika berakhir tragedi selepas terbabit kemalangan di kilometer 122 Jalan Persekutuan Ipoh, Kuala Lumpur arah utara pagi tadi. Dalam kejadian sekitar jam 7.12 pagi itu, Muhammad Asri Syahrul Nizam, 26 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di anggota badan, manakala anaknya, Putri Hanamia Malaika berusia 6 tahun, cedera di kedua-dua belah tangan dan kaki kiri. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata siasatan awal mendapati kereta dipandu seorang wanita berusia 44 tahun mahu mengubah laluan dari kiri ke lorong kanan sebelum secara tiba-tiba motosikal Suzuki ditunggang mangsa dari arah Tanjung Malim melanggar bahagian belakang sebelah kanan kereta itu. Akibat pelanggaran berkenaan, mangsa bersama anak perempuannya terjatuh di jalan raya. Bagaimanapun, pemandu kereta yang juga seorang guru itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan mengenakan kompaun RM100 terhadap seorang kontraktor atas kesalahan menyalahgunakan pili bomba dalam isu membabitkan seorang ahli parlimen. Bahagian pengurusan korporat JBPM dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan status bagi kes itu selesai di luar mahkamah di mana pelaku mengaku salah dan membuat bayaran kompaun RM100 pada 8 Mei lepas.
Kompaun dikeluarkan berdasarkan Seksyen 26 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 atau Akta 341 iaitu menyalahgunakan pili bomba. Mengikut Akta 341, sesiapa yang menutup, mengepung atau menyembunyikan mana-mana pili bomba atau menggunakan pili bomba selain tujuan menentang kebakaran adalah melakukan suatu kesalahan. Menurut kenyataan itu, dalam keadaan kecemasan, kerja-kerja boleh dilaksanakan terlebih dahulu dan notis hendaklah dikemukakan secara bertulis dengan segera kepada pengarah negeri berdasarkan Seksyen 24 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 atau Akta 341. Ini bagi memastikan operasi pemadaman tidak terjejas sekiranya berlaku sesuatu kebakaran memandangkan penyalahgunaan pili bomba boleh mengakibatkan kekurangan isi padu dan tekanan air. Sebelum ini, Ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof didakwa menyediakan penghantaran air percuma di kawasan Parlimen berkenaan dengan menyediakan lori tangki besar dan pam penyedut dengan mengambil air dari pili bomba sebelum dihantar ke kampung terjejas. Bagaimanapun, Siti Zailah menafikan mencuri air dari pili bomba, sebaliknya mendakwa tindakannya mendapat kebenaran pihak Air Kelantan Sdn Bhd, AKSB dan JBPM Kelantan. Susulan itu, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyerahkan sepenuhnya kepada JBPM untuk membuat siasatan berhubung dakwaan itu. Pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi memastikan pengurusan data lebih cermat dan selamat. Ia bagi memastikan insiden kebocoran data sebagaimana berlaku kepada 11,000 individu Universiti Teknologi Mara UiTM daripada berulang. Kita perlu utamakan pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi untuk memastikan semua pemprosesan data, semua pemegang data benar-benar memahami betapa pentingnya penyimpanan data itu, dan pengurusan data perlu berlaku dengan lebih cermat dan teratur di masa depan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perhimpunan bulanan di Kementerian Komunikasi dan Digital di Auditorium Perdana Wisma Radio Angkasa Puri. Semalam, UiTM dilaporkan memohon maaf dan mengambil maklum mengenai dakwaan berlaku kebocoran data melibatkan lebih 11,000 pemohon yang ingin memasuki universiti berkenaan. Pada masa yang sama, UiTM melalui akaun Twitter rasminya mengesahkan pautan kepada senarai yang mengandungi sebanyak 11,891 nombor kad pengenalan dan email pemohon itu tidak lagi aktif kerana kemaskini sudah dilakukan. Hari ini, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin meminta pengurusan Universiti Teknologi Mara UiTM untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kebocoran data itu selain memastikan kejadian sama tidak berulang. Jika sebelum ini percubaan klinikal sering dilakukan ke atas haiwan untuk menguji ubat, namun kini negara telah bersedia untuk melaksanakan percubaan klinikal itu ke atas manusia. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata kaedah itu telah mendapat kelulusan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA dan fasa percubaan klinikal ke atas manusia pertama atau First in Human FIH telah dilakukan di Sarawak awal bulan lepas. Beransangkan untuk sistem kesihatan di negara ini terutama di peringkat global. Fasa First in Human ini adalah kita lakukan di antara pertama di Malaysia. So Sarawak adalah negeri di mana kita melaksanakan First in Human research ini, dan kita insya-Allah menggalakkan lebih banyak research ataupun company yang mahu memperkenalkan treatment mereka melakukan First in Human research. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Hari Penyelidikan Klinikal 2023 dan Forum Anjuran Penyelidikan Klinikal Malaysia CRM di Ibu Negara pagi tadi. Tambahnya, sebuah lagi pusat penyelidikan bagi disiplin itu akan dilaksanakan di Hospital Ampang.
Tambah Dr. Zaliha, keupayaan menjalankan FIH itu sekaligus dapat membuka peluang kepada Malaysia untuk menerajui pembangunan perubatan dan sains selain menjadikan negara mempunyai akses kepada terapi baharu melalui kaedah penyelidikan klinikal selamat dan berkualiti. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Clinical Research Malaysia, Dr. Akmal Yusof, penyelidikan klinikal ke atas manusia yang dibangunkan sejak 10 tahun lalu itu akan membabitkan penyelidikan berkaitan kanser atau onkologi. Kita hantar pakar kita belajar di center yang lebih tersohor macam Princess Margaret Cancer Center di Toronto, dan akhirnya kita telah pun bersedia, dan berkat dengan kesungguhan Profesor Sim dan juga tim di Sarawak yes. berjaya memupuk kita punya experience supaya dapat membuat increases sebagai mana yang kita telah lihat. Sepanjang penyelidikan klinikal itu, pihaknya akan melakukan pemantauan dengan teliti selain mengutamakan keselamatan pesakit. Jadi kalau itu mengutip ataupun membuat koreksi. Proses pembenihan awan ketika berdepan musim panas hanya akan dilakukan sekiranya wujud keperluan dan mendapat permintaan daripada mana-mana negeri. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, proses pembenihan awan mempunyai mekanisme tertentu yang perlu diteliti sebelum ia dilakukan. Pembenihan awan tu bila ada keperluan. Dia ada keperluan setakat ni. Kalau ada kementerian dia boleh raise macam di Penang hari tu, dia bangkitkan keperluan dan terus dibantu di peringkat kerajaan pusat persekutuan dan negerilah, keperluan negeri. Dia ada mekanisme dia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Town Hall Madani di UiTM Machang di Machang hari ini. Media sebelum ini melaporkan kerajaan dan rakyat perlu melakukan persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino yang diramal Jun ini bagi meminimumkan impak fenomena itu. Berdasarkan rekod setakat 2015, El Nino pernah melanda negara sebanyak 12 kali iaitu sejak 1951 hingga 1952 dan kejadian yang paling teruk ialah pada 1997 hingga 1998 apabila catatan suhu tertinggi adalah 40.1 darjah Celsius yang direkodkan di stesen meteorologi Chuping Perlis pada 9 April 1998. Pada 2 Mei lalu, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menjalankan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan Teluk Bahang serta empangan Teluk Air Hitam di Pulau Pinang yang turut melibatkan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. 1.5 tan abu Al-Quran dilepaskan. Di 6 stesen LRT laluan Ampang Sri Petaling yang dihentikan sementara sebelum ini akan dibuka semula kepada pengguna bermula esok. Ia melibatkan stesen Bandaraya Sultan Ismail, PWTC, Titi Wangsa, Sentul dan Sentul Timur. Pengoperasian semula tren itu susulan kerja pembaikan sementara fasa pertama struktur jejambat dan landasannya rosak berhampiran stesen LRT Bandaraya telah selesai serentak dengan pembukaan stesen-stesen tersebut. Perkhidmatan bas LRT 11, 13 dan 14 akan ditamatkan. Sementara itu, kerja-kerja pembaikan menyeluruh fasa kedua struktur landasan dijangka akan siap sepenuhnya pada pertengahan Oktober 2023 dan operasi perkhidmatan LRT laluan Ampang Sri Petaling akan kembali beroperasi secara normal. Bagi melancarkan perjalanan penumpang, Rapid Rail akan mengaktifkan semula perkhidmatan bas perantara percuma, bas LRT 10 yang akan menghubungkan stesen LRT Masjid Jami' dan stesen LRT Bandaraya akibat daripada gangguan perkhidmatan di antara kedua-dua stesen berkenaan. Perkhidmatan bas perantara ini akan beroperasi menggunakan 10 buah bas dengan kekerapan setiap 10 minit. Sebelum ini, operasi perkhidmatan LRT di 6 stesen tersebut telah diberhentikan sejak 2 April 2023. Kertas cadangan projek pelaksanaan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura sedang diteliti memandangkan terdapat beberapa syarikat swasta yang berminat untuk melaksanakan projek berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata model pelaksanaan dan pembiayaannya perlu diteliti terlebih dahulu agar bersesuaian dengan projek berkenaan. Kita pada ketika ini masih di peringkat mendapat awam balas
dan memang ada beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang ada minat untuk melaksanakan projek ini. Namun begitu, kita perlu meneliti model pelaksanaan, model pembiayaan dan sebagainya. Tetapi prinsip yang telah pun dinyatakan secara jelas oleh kerajaan Malaysia ialah kita mengalu-alukan projek ini disambung semula, tetapi dengan pembiayaan pihak swasta. Itu adalah pendirian kita. Projek berkenaan sebelum ini dibatalkan pada 1 Januari 2021 dengan Malaysia perlu membayar pampasan 320 juta ringgit kepada Singapura sebagai sebahagian daripada tanggungjawabnya menurut perjanjian dua hala. Terdahulu, Anthony dan rakan sejawatnya dari Singapura, S. Iswaran, meninjau perkembangan projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru Singapura di Setulang Laut Johor Bahru petang tadi. Projek RTS itu berjalan mengikut tempoh ditetapkan dengan tahap kemajuan kini mencapai 36%. RTS panjang 4 km yang menghubungkan Bukit Cagar, Johor Bahru dan Woodlands Singapura itu dapat menampung kapasiti puncak seramai 10,000 penumpang setiap sejam di setiap hala. Projek tersebut dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2026 dan akan mula beroperasi 1 Januari 2027. 1.5 tan abu Al-Quran dilupuskan Kementerian Dalam Negeri di perairan Pulau Pinang pagi tadi. Proses pelupusan kira-kira 2,750 naskah Al-Quran itu juga turut melibatkan hasil rampasan Al-Quran yang tiada perakuan KDN daripada penjual, pengimport, pengedar dan perniagaan atas talian. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata pengumpulan teks dan bahan Al-Quran perlu dimuliakan dengan melupuskannya dari masa ke semasa dan ia adalah sebahagian daripada usaha ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN. Melalui program advokasi, ini adalah pengumpulan Al-Quran daripada orang ramai yang menyerahkan teks Al-Quran yang mereka dapati tiada perakuan KDN. Penyerahan ini dibuat biasanya dalam secara sukarela dan kita tukarkan dengan Al-Quran yang ada perakuan Kementerian Dalam Negeri. Dan program ini dijalankan antaranya melalui kempen yang dibuat melalui Jumlah Exchange Al-Quran JEQ. Dan melalui program komuniti, Al-Quran yang rosak akibat daripada bencana atau telah usang ini dikumpul dan diserahkan kepada KDN untuk dimuliakan dan dipuskan. Terdahulu proses pelupusan tersebut dibuat di atas kapal polis marine pada kedudukan kira-kira 3.5 batu nautika selatan Pulau Kandy. Naskah Al-Quran itu diproses sehingga menjadi bongkah abu dan dilepaskan di laut pada kedalaman 18 meter. Ia turut melibatkan Al-Quran yang koyak, rosak, tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan rasam Osmani iaitu tidak diperakui oleh KDN. Tambah Datuk Seri Syamsul Anwar, kaedah pemuliaan itu adalah mengikut garis panduan pelupusan teks Al-Quran yang dikeluarkan KDN melalui Lembaga Pengawalan Pelesenan dan Pencetakan Teks Al-Quran. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah. Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini. Jika ya, hantar permintaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Terengganu berjaya memindahkan seekor gajah liar seberat 1.5 tan di Kampung Seri Bayas, Setiu petang tadi. Pengarahnya Lu Kian Siong berkata pemindahan ke Taman Negara Terengganu itu mengambil masa 5 jam dengan penglibatan seramai 15 anggota Perkhidmatan Terengganu. Proses pemindahan gajah jantan itu dibantu 2 gajah denak yang dibawa dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan bagi tujuan memujuk gajah tersebut. Selepas semua anggota perkhidmatan bertungkus lumus, gajah liar tersebut berjaya ditangkap kira-kira jam 11 pagi dalam operasi yang disertai 7 kaki tangan jabatan berkenaan.
Pihaknya kini sedang berusaha menangkap seekor lagi gajah yang didakwa oleh penduduk menceroboh kebun dan merosakkan tanaman mereka sehingga mengalami kerugian. Sebelum ini, 6 pemilik kebun sawit mendakwa mereka menanggung kerugian lebih RM70,000 selepas hasil pertama kebun sawit yang sepatutnya boleh dituai pada November depan telah musnah 70% akibat diserang sekumpulan gajah liar. Bas rempuh sarang lebah, 6 penumpang maut disengat. Bas yang terbabit dalam nahas jalan raya maut selepas disengat lebah Afrika. Insiden dilaporkan berlaku selepas bas berkenaan terbabas sebelum merempuh kawasan penyimpanan sarang lebah berkenaan. Kejadian berlaku di Nicaragua. Antara mangsa maut seorang wanita bersama anaknya berusia 8 tahun. Difahamkan bas berkenaan membawa 60 penumpang, lebih 40 penumpang disengat tebuan ketika mereka cuba melarikan diri. Pegawai perubatan mengesahkan kematian mangsa berpunca daripada sengatan haiwan berbisa itu. Bas itu dilaporkan terjunam pada ketinggian hampir 50 meter ke ladang kopi yang menempatkan sarang lebah madu. Bagaimanapun, polis masih menyiasat punca kemalangan, namun pemandu bas berkata kenderaan itu alami masalah teknikal. Sepasang suami isteri di Thailand dijatuhi hukuman penjara 12,640 tahun. Ia selepas kedua-duanya didapati bersalah menipu lebih 2,000 mangsa dalam skim Ponzi membabitkan jutaan dolar. Bagaimanapun, Mahkamah Jenayah Thailand mengubah tempoh hukuman itu kepada 5,056 tahun. Ia ekoran Wantani Tipaveth dan suaminya Meti Chimpa mengaku melakukan jenayah berkenaan pada 2019. Namun kedua-duanya dijangka meringkuk tirai besi dalam tempoh 2 dekad sahaja kerana undang-undang negara itu yang menghadkan jumlah penjara maksimum 20 tahun bagi setiap seorang. Sebelum ini, Wantani dilapor menipu pelanggannya bahawa skim simpanan emas miliknya membawa pulangan sehingga 93% dan dia kerap memuat naik video skim itu di laman media sosial untuk meyakinkan pelanggannya selain menunjukkan gaya mewah hidupnya. Ramai mangsa tertipu apabila duit berkenaan tidak dilaburkan, malah hanya dibahagikan sama rata antara suami isteri itu. Gempa bumi kuat berukuran 7.6 skala Richter telah menggegarkan Kepulauan Tonga awal pagi tadi waktu Malaysia. Namun tiada kecederaan maupun kerosakan dilaporkan setakat ini. Menurut Jabatan Geologi Amerika Syarikat USGS, gegaran berlaku kira-kira jam 4.20 petang semalam waktu tempatan sekitar 100 km dari Pulau Gunung Berapi yang terpencil di Niutopu Tapu, Tonga. Ia dengan kedalaman 210 km. Orang ramai dilaporkan merasai gegarannya pada awal pagi tetapi tiada kerosakan dan tiada risiko tsunami berlaku. Gegaran itu turut dikesan kira-kira 360 km dari pusat gempa ibu kota Samoa, Apia. Tonga dan Samoa terletak di lingkaran api Pasifik dengan plat tektonik yang sering beralih dan mengalami aktiviti seismik. Peperangan Sudan masuk hari ke-27. Ia apabila Khartoum kembali bergegar setelah rundingan gencatan senjata terbaru yang diadakan di Jeddah tidak berjaya. Susulan kegagalan rundingan itu, penduduk Khartoum semakin ketakutan. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sejak pertempuran berlaku pada pertengahan April, lebih 700,000 rakyatnya hilang tempat tinggal. Manakala lebih 65,000 lagi menjadi pelarian ke luar negara. Pertempuran berterusan itu menyebabkan pemindahan rakyatnya dan warga asing menggunakan laluan darat, udara dan laut. Sejak konflik bersenjata itu pada 15 April, hampir 800 orang sudah terkorban, manakala lebih 5,000 lagi cedera. Sementara itu, Turki dilapor bersedia menjadi hos bagi rundingan komprehensif konflik Sudan. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif
Saya Ari Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.